Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Arsalahu Allahu bashiran wa nadhiran bayna yaday sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tujuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bagi yang ada kitab, kita di muka surat 57 dan kita sambung bahagian akhir hadis yang ke-88. Dalam kuliah yang lepas kita telah baca sebahagian besar daripada hadis ni, yang bahagian bawah tu kita belum baca lagi. Dan tidak akan terjadi kiamat sehingga ada beberapa kabilah dari umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sehingga adanya beberapa kabilah dari umatku yang kembali menyembah berhala. Hadis ni ada yang kita telah baca dalam kuliah yang lepas, lebih kurang juga, iaitulah Nabi sebut salah satu daripada Bani Daus yang akan kembali menyembah berhala Zul Khalasah. Ada hadis yang kita telah baca, kalau ingat lagi lah, Zul Khalasah, hadis berkaitan dengan Zul Khalasah. Zul Khalasah tu nama berhala tuan, jangan pergi buat nama anak pula. Sedap nama, biasa nama Zulkarnain, Zulhilman, kata Zul Khalasah ni sedap agak nama. Tu nama berhala tu tuan, jangan buat pasal tak nama anak. Zul Khalasah ni nama berhala. Nabi kata nanti sebahagian daripada bangsa Arab ni dia akan kembali menyembah berhala yang tok nenek mereka sembah dulu. Dulu di zaman sebelum Nabi SAW, siapa orang yang mula-mula bawa berhala ni, nama dia Amrul Luhai. Amrul Luhai ni orang yang bawa berhala. Asal orang yang duduk dekat tanah Arab ni, mereka mengikut, yang duduk dekat Hijaz ni, mereka mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab itulah tuan-tuan tengok, dalam sebelum daripada Nabi SAW diutuskan, orang-orang Mekah memang bukan orang Mekah saja, orang daripada kawasan Arab tersebut, mereka melakukan ibadah haji dan umrah. Kerana apa? Haji umrah ni datang daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Cuma mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang yang bertanggungjawab yang bawa berhala datang ke tanah Arab ni, orang ni nama dia Amru Luhai. Amru bin Luhai nama dia. Dia ni datang daripada suku Khuza'ah. Khuza'ah ni yang datang merebut Mekah, mereka tawan Mekah. Jadi salah seorang tu nama dia Amru Luhai. Dia ni duduk dekat, dia ni orang, apa nama, mereka ni salah satu hobi orang musyrikin Mekah ni, mereka ni suka makan angin juga. Sebab tu ada ayat yang ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was saif. Rihlatash shita'i was saif. Mereka akan makan angin pada musim panas dan musim sejuk. Mereka akan pergi, sama ada biasa-biasa mereka ke Yaman ataupun mereka akan pergi ke sebelah Syam. Mereka pergi sampai ke Baitul Maqdis dan sebagainya. Jadinya Amrul Luhai ni bila dia sampai dekat kawasan-kawasan belah Rom, kan atas daripada, kalau kita tengok peta hari ni, atas daripada Riyadh tu, start atas tu dia dah mula masuk kawasan Jordan. Jordan tu kan dia adalah kawasan Syam. Syam kan dulu di bawah Rom. Betul, kalau tuan-tuan pergi Jordan, dia ada banyak tinggalan Rom dekat sana. Jadi kat sana dia banyak berhala-berhala, patung-patung. Orang Rom kan suka buat patung. Jadi bila dia tengok, dia kata bagus juga kalau bawa benda ni dekat tempat dia, kerana dekat tempat dia tak ada patung-patung. Tu start mula ada berhala masuk dekat kawasan penduduk Hijaz ni tadi, semenanjung tanah Arab ni tadi. Dan berhala-berhala ni dia ada macam-macam nama dan dia ada macam-macam kisah. Ada berhala-berhala yang setiap kabilah dia ada sembahan dia sendiri. Ada berhala-berhala yang dia letak ada kisah dia sendiri.
Contoh, kalau kita sebut berhala, antara berhala yang ada di depan Kaabah, nama dia Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah. Isaf, Nailah ni nama lelaki, nama perempuan. Asalnya Isaf dan Nailah ni, kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah lama Mekah, ni adalah dua orang lelaki dan wanita yang berzina di hadapan Kaabah. Ni kalau ikut cerita musyrikin Mekah lama lah. Mereka ini ditukar jadi batu, kemudian asalnya mereka letak dekat, ketika zaman Khuza'ah, mereka letak di antara Safa dan Marwah. Kemudian mereka letak pula dekat-dekat dengan zaman Abdul Muttalib, mereka letak dekat depan Kaabah. Kemudian ada lagi Al-Lata wal-Uzza. Al-Lata ni ada yang kata dia letak di antara Mekah dengan Taif. Al-Uzza diletakkan di antara Mekah dan juga Jeddah. Inilah banyak berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah pada ketika itu. Sebab tu dekat keliling Kaabah ada lebih daripada 360 berhala. Kenapa ada banyak berhala ni? Kerana ada kabilah-kabilah yang datang ziarah, dia nak ada berhala, suku dia ada dekat situ juga. Jadi sebab tu Kaabah dikelilingi dengan berhala pada ketika itu. Bila Nabi SAW buka kota Mekah, Fathu Mekah, siapa masih ingat lagi ketika kita baca kitab, sebelum kitab ni, kitab Sirah Rakhih Makhtum, hujung-hujung ketika pembukaan kota Mekah, lepas Nabi dah tawan kota Mekah, apa Nabi SAW buat? Nabi bagi, pertamanya, kenapa Nabi bagi tahu kepada Quraisy Mekah ni, siapa yang berlindung dekat Kaabah, mereka akan selamat. Siapa yang berlindung dekat rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Siapa yang duduk rumah masing-masing, yang keluar tak melawan, dia akan selamat. Bila musyrikin Mekah ni duduk dekat rumah masing-masing, dia duduk dekat sekitar Kaabah dan sebagainya, mereka masuk dan mereka lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Orang musyrikin Mekah ni, mereka takut dengan berhala mereka masing-masing. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, la yadurruk wa la yanfa'uk. Berhala ni tak akan mendatangkan mudarat, tak akan memberikan manfaat. Tapi mereka takut nak buat apa-apa kat berhala ni, takut ditimpa apa-apa musibah. Jadi bila Nabi SAW datang, Nabi buat apa? Ketika Fathu Mekah, Nabi ambil busur panah dia, Nabi tolak satu-satu berhala tu, tumbang. Nabi baca, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tumbang. Berhala ni tumbang. Kemudian bila orang-orang Quraisy ni tengok, berhala ni tumbang, tak ada apa-apa pun, tak ada pun berhala-berhala ni yang melawan balik semula. Lepas tu ramai akhirnya yang masuk Islam lepas daripada tu. Tu yang datang, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lepas daripada Fathu Mekah tu, yang jumlah sahabat jadi bertambah secara mendadak, kerana ramai yang masuk Islam lepas daripada tu. Bila tengok berhala-berhala yang selama ni mereka sembah tidak memberi kesan kepada dia, habis berhala dihapuskan. Kalau kita baca sirah lagi, Nabi SAW membuka kota Taif. Di Taif, lepas Nabi tawan, Nabi hancurkan berhala-berhala kat sana. Maknanya ketika Nabi SAW masih hidup, berhala-berhala kabilah ni kebanyakannya telah dihapuskan. Tapi Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita baca ni, dan hadis yang kita pernah baca sebelum daripada ni juga, bahawa sebahagian daripada kabilah-kabilah Arab ni, dia akan kembali menyembah berhala yang tok nenek mereka sembah dulu. Tok nenek mereka sembah, mereka sembah balik. Ni bukan berhala baru mereka cipta, tapi mereka bawa balik berhala tu dan mereka sembah balik berhala-berhala tersebut dalam masa yang terkemudian, dekat-dekat dengan kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok zaman kita hari ni, tuan, ada usaha-usaha untuk menghidupkan balik berhala-berhala ni. Antara berhala yang saya sebut tadi, Al-Uzza, Al-Lata wal-Uzza, ni berhala yang paling popular lah dekat zaman Nabi SAW dan di zaman jahiliah, Al-Lata wal-Uzza. Ada satu gerakan dekat Saudi, dia cuba nak hidupkan balik berhala ni dengan alasan sejarah. Dia kata ini adalah apa yang disembah oleh ancestors kita, tok nenek kita duduk menyembah benda ni. Mereka nak create balik benda ni dalam bentuk replika untuk alasan mereka untuk mereka memperingatkan sejarah. Tuan-tuan kalau ada Twitter, ada satu page Twitter ni dia buat Al-Uzza is life. Dia nak tunjukkan bahawa Al-Uzza is life. Kita pun baca kitab sirah ni dah lama dah, tak pernah kita tahu bentuk Uzza ni macam mana. Tapi bila kita duk tengok gambar tu, mereka buat balik bentuk, rupanya Al-Uzza ni bentuk petak, tuan-tuan, bentuk segi 4,
Kemudian ada muka orang tengah-tengah tu Al-Uzza. Oh, tu rupanya Al-Uzza. Jadi mereka nak buat, konon nak memperingatkan, oh ni sejarah lama kita, sekadar kita nak ingat balik sejarah, kenal balik asal-usul kita. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT sekalian, itu sebenarnya permainan syaitan. Mereka nak menghidupkan balik benda yang telah lama ada dan tak ada. Di zaman Nabi SAW 1400 tahun dulu, benda tu telah dihapuskan. Mereka nak wujudkan balik atas alasan sejarah. Nanti lama kelamaan dia akan menjadi apa yang Nabi SAW sebut. Mula-mula dimuncul Al-Uzza, kejap-kejap ada kabilah-kabilah. Orang Arab ni kabilah dia kuat, mereka suku. Sebab tu dekat hujung-hujung nama mereka, mereka akan letak nama keluarga biasanya. Hujung tu nama keluarga. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang contoh nama keluarga Al-Haddad, mereka keluarga Al-Haddad. Haddad ni tukang besi sebenarnya. Mana keluarga mereka adalah mungkin datang daripada keluarga yang tukang buat besi, Al-Haddad. Tuan tengok Syekh Ali As-Sabuni. As-Sabuni. Kenapa As-Sabuni? Syekh Ali As-Sabuni waktu dia hidup, dia datang Malaysia, dia kata kerana bukan dia tukang buat sabun, tapi keluarga dia keluarga buat sabun. Jadi As-Sabuni. Sabun tuan. Nama kita tak, kita orang Melayu kita jangan letak nama keluarga kan, tapi orang Arab letak. Jadi mereka ni kuat dari sudut kabilah keluarga mereka. Jadi kan bila Al-Uzza wujud, jadi kan ada daripada kabilah dia nak, dalam muzium tu nak letaklah dia punya sembahan lama-lama. Akhirnya kita takuti dia akan jadi seperti mana Nabi SAW sebut, mereka akan kembali semula sembah berhala yang tok nenek mereka sembah ketika zaman jahiliyah. Bila Nabi SAW sebut hadis ni adalah hadis sahih, kita yakin benda tu dia akan jadi semula nanti. Dan dalam Islam, dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak membenarkan kita untuk kita buat patung-patung ni, tak benarkan. Sebab apa? Sebab kita belajar daripada apa yang berlaku ketika zaman Nabi Nuh AS. Yaghus, Ya'uq, Nasra. Dalam Quran sebut bahawa antara sembahan kaum Nabi Nuh adalah Yaghus wa Ya'uq wa Nasra. Yaghus, Ya'uq, Nasra ni nama, 3 nama. Mana datang 3 berhala nama Yaghus, Ya'uq, Nasra ni? 3 ni kalau ikut kitab-kitab tafsir sebut, asalnya Yaghus, Ya'uq, Nasra ni adalah orang yang soleh sebelum zaman Nabi Nuh AS. Mereka ni orang yang soleh, orang yang baik. Jadi masyarakat pada ketika itu sayang sangat pada mereka, nak kenang jasa mereka, mereka buat tugu 3 orang ni, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Akhirnya bila sampai satu generasi ke satu generasi yang seterusnya jahil, akhirnya menyebabkan mereka menyembah pula Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Itu yang Nabi Nuh AS terpaksa berhadapan dengan kaum dia. Kerana benda tu dia jadi satu benda yang lumrah tuan-tuan. Kita ambil contohlah, katakanlah batu Islam tak benar kan, kita orang tu hebat macam mana pun, dalam Islam bina tugu adalah haram. Bina tugu rupa orang, hukum dia adalah haram. Kerana kita tak nak, contoh kita kata ada di tempat kita ada orang yang hebat, yang soleh, yang warak, yang besar jasa dia pada masyarakat kita, dia pun mati. Kita tak nak melupakan jasa dia, kita pun buat satu dekat atas bukit ke, dekat tengah roundabout ke apa ke, buat satu tugu. Macam-macam lah kan. Bila buat tugu tu, kemudian dia ada hari-hari dia pula. Kadang-kadang hari orang ni ulang tahun meninggal dia, ataupun orang ulang tahun kelahiran dia, ataupun peristiwa-peristiwa tertentu, orang datang pula buat ritual, bawa bunga letak kat kubur tu kan. Bila yang datang generasi pertama ni, yang kenal orang tu, yang tahu kenapa orang tu buat patung ni, sekadar nak beringat jasa dia, hari tu letak bunga ni sekadar saja je nak ingatkan jasa dia, nak kenal jasa dia. Dia pun bawa anak kecil dia kan, anak kecil dia pun ikut sekali. Jadi benda tu kalau dijadikan benda biasa, nanti bapa dia mati, anak dia kata, ayah aku setiap tahun datang sini buat begini, dia pun ikut tu kan. Anak dia pula ada generasi ketiga pula. Yang ketiga ni dia dah tak tahu apa-apa dah. Dia tengok ayah dia selalu datang, dia kata, ayah dia kata tok dia dulu pun selalu datang sini juga. Akhirnya yang generasi ketiga, keempat ni dia akan jadi penyembah berhala tu. Kenapa? Kerana dia tak tahu. Makin lama makin menyimpang, dan syaitan ni dia ada macam-macam cara untuk sesatkan kita. Sebab itulah dalam Islam perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesesatan kita diharamkan. Tak benarkan ada berhala. Cuma dia sekarang ni dia ada usaha-usaha untuk nak hidupkan balik berhala-berhala ni. Kita katakan bahawa satu hari nanti tak pelik, mereka ni akan kembali menyembah berhala yang tok nenek mereka sembah. Sebab Nabi kata, sehingga ada beberapa kabilah dari umatku yang kembali menyembah berhala. Kembali menyembah berhala ni, bila kita kata kembali, maksudnya asal menyembah berhala, kemudian masuk Islam, kemudian mereka kembali semula menyembah berhala. Ni kita katakan bahawa benda ni dia dah mula berlaku di zaman kita. Cuma mungkin dia akan, kita tak tahu, mudah-mudahan bukan di zaman kita lah kita dapat tengok benda yang tak sepatutnya kita tengok ni.
Dan sesungguhnya muncul di tengah umatku 30 orang pendusta. Ni hadis yang kita telah baca. 30 orang pendusta ni adalah salasina kulluhum, 30 orang yang mengaku Dajjal. Ini mereka adalah Dajjal kecil sebelum Dajjal besar. Mereka mengaku mereka adalah utusan Allah, sedangkan mereka bukan Nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutup para Nabi. Tidak ada lagi Nabi sesudah daripadaku, namun akan sentiasa ada dari golongan umatku yang membela kebenaran. Mereka tidak peduli terhadap sesiapa pun yang melawan mereka sampainya datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pun hadis, potongan hadis ni pun kita telah baca sebelum ni, iaitu hadis la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada segolongan dari umatku yang membela kebenaran dan mereka tak takut pada cacian, pada makian, pada apa orang nak buat mereka, mereka tak peduli, mereka tu hatta ya'tiya amrullah, sehingga datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah hari kiamat. Sebab tu ada riwayat yang menyebut bahawa hum fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis, mereka itu yang berada di Baitul Maqdis dan berada di sekitar Baitul Maqdis. Dan sebab tu kita pun boleh tengok hari ni level orang-orang yang berada dekat Gaza, dekat bumi Palestin ni, mereka punya level ketahanan tu lebih daripada manusia biasa. Sebab Allah, Nabi SAW sebut bahawa la yadurruhum man khalafahum, mereka ni takkan dapat dikalahkan, takkan dapat dimudaratkan. Buatlah apa sekalipun, jatuhkanlah bom, sekatlah bantuan, seranglah hospital, bunuhlah keluarga mereka, mereka tetap akan berjuang mempertahankan Islam di bumi mereka ini. Baik, habis hadis ni, kita masuk pada hadis yang seterusnya. Kita telah mula masuk pada hadis-hadis berkaitan dengan fitnah-fitnah yang dahsyat yang akan muncul sebelum munculnya kemuncak segala fitnah, iaitulah al-fitnatul masih ad-dajjal, fitnah al-masih ad-dajjal. Ni kemuncak segala fitnah. Kerana Nabi SAW sebut semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semua memperingatkan kaumnya tentang bahaya dajjal. Nuh alaihissalam, Nabi sebut dalam hadis, Nabi Nuh alaihissalam, yakni nabi yang ketiga Allah Taala utus. Adam, Idris, Nuh alaihissalam memperingatkan kaumnya tentang bahaya dajjal. Nabi Nuh ni dengan kita ni jauh ni jarak dia ni, tapi Nabi Nuh lagi dah memperingatkan kaum dia bahawa akan datang satu fitnah yang dahsyat, nama dia fitnah dajjal. Hendaklah kamu berhati-hati dengan dia. Nanti kita akan baca hadis ni bila kita masuk bab dajjal. Jadi kalaulah Nabi Nuh memperingatkan kaum dia, sedangkan fitnah ni tidak berlaku kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, dia berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi ajar kita untuk kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dajjal, huru-hara fitnah yang kita tak mampu nak tanggung, kerana dia kemuncak segala fitnah. Jadi sebelum muncul kemuncak segala fitnah ni, dia akan ada siri-siri fitnah yang membuatkan graf fitnah tu naik, dalam istilah kita lah kan. Dia tak akan jadi tiba-tiba jadi fitnah dajjal, dia akan jadi keadaan makin worse, makin teruk, kemudian muncullah kemuncak segala fitnah, iaitulah fitnah dajjal. Baik, kita akan baca hadis dia pada pagi ni. Menurut riwayat Abu Daud, bahawa perawi hadis ni berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kami pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menerangkan panjang lebar tentang pelbagai jenis huru-hara hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut fitnah ahlas, iaitu fitnah yang tiada penamatnya. Fitnah sebelum muncul fitnah dajjal ni dia ada 3 level. 3 level yang terakhir, yang berat sebelum muncul fitnah yang paling besar, iaitu fitnah dajjal. Iaitu dimulakan dengan fitnah ahlas, kemudian fitnah sarra, kemudian fitnah duhaima. Lepas fitnah duhaima ni, dekat-dekat dah tu dajjal muncul. Nabi kata hari ni atau esok bila selesai fitnah ni, dajjal akan muncul. Jadi 3 jenis fitnah ni kita akan tengok pada pagi ni. Baik, Nabi SAW kata Abdullah bin Umar, Nabi satu hari duduk dengan kami dan Nabi cerita pelbagai jenis huru-hara dan fitnah akhir zaman, sampailah Nabi sebut kepada satu fitnah yang dipanggil sebagai fitnah ahlas. Ahlas ni huru-hara tiada penamanya. Apa maksud ahlas ni tuan? Ahlas ni dia adalah dia Nabi bagi perumpamaan nama ni daripada pelapik kuda. Kalau tuan-tuan pun kalau cerita kuda pun, tuan bukan naik kuda, tuan naik motor kan. Kuda ni kuda ni dia ada yang atas tu dia panggil pelana kan, dia panggil pelana. Okey,
Pelana ni orang cabut, orang bawa basuh rumah sebab tak nak kotor, tak nak kena curi. Pelana ni mahal kan. Pelana tu bawah dia sebelum kena pada badan kuda, dia ada satu kain lapik. Kain lapik supaya pelana yang keras ni dia tidak mencala atau mencederakan badan kuda. Pelapik tu panggil ahlas. Pelapik tu orang tak cabut. Pelana tu orang cabut sebab nanti kuda nak tidur, nak baring apa semua payah. Ada pelana tu, jadi orang cabut. Ahlas ni, lapik tu orang tak cabut biasanya. Dia melekat pada badan kuda. Tu dia panggil fitnah ahlas. Mana fitnah ni bila kena pada umat Nabi SAW, dia melekat lama. Dia jarang orang cabut. Maknanya dia macam ahlas ni lah tadi, orang jarang cabut. Bila dia kena fitnah ni pada umat Nabi Muhammad, dia akan makan satu tempoh yang lama terkena pada umat. Apa fitnah ahlas? Kata sahabat, ya Rasulullah, apa tu ahlas? Nabi SAW menjawab, iaitulah rampasan harta dan keluarga lalu dibawa lari. Syarah hadis ni sebut bahawa akan berlaku ujian yang berat, fitnah sarak ni. Semua orang akan mengalami kehilangan keluarga dan kehilangan harta benda. Harta benda ni dalam riwayat lain sebut hilang sampai tidak berbaki. Ni bukan hilang sikit-sikit. Hilang sikit-sikit duit ni biasalah. Ini hilang sampai tak berbaki. Maknanya ujian yang berat ni. Hilang ahli keluarga, hilang duit sampai tidak berbaki. Benda ni sebahagian kecilnya telah berlaku. Kecil ni bukan ahlas betul. Ni kita kata mungkin 1% daripada contoh ahlas yang berlaku. Tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku dekat kawasan-kawasan yang berperang dekat dunia ni. Tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku dekat Syria. Kenapa saya tersebut kat Gaza? Sebenarnya keadaan, kalau tuan-tuan yang pernah masuk dalam Syria betul, tuan-tuan akan dapati dalam Syria tu dia antara negara yang dahsyat lah kehancuran dia. Sebab itulah jumlah yang mati, kita kata jumlah yang mati dekat Gaza, dekat Palestin ni, masuk hari ke dekat-dekat dengan 100 hari dah ni, 90 lebih hari ni, dah lebih daripada 30,000 orang, lebih daripada 30,000 orang 90 hari. Tapi tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku dekat Syria tu? Yang official numbers 400,000 ke atas tu, lebih daripada 400,000 jumlah orang Syria yang mati. Ni yang mati, bukan lari, yang mati lebih daripada 400,000. Dan kalau tuan-tuan masuk dalam Syria, macam saya tunjuk gambar pada tuan-tuan waktu saya pergi dulu, Syria ni tinggal, yang saya nampak ada beberapa bandar je yang survive. Damsyik, Dimashq, kemudian Homs separuh hancur, separuh elok, kemudian Aleppo separuh elok, separuh hancur. Itu pun kita kata tak cantik sangatlah bandar dia separuh. Tapi Damsyik tu je saja yang betul-betul terjaga, tak kurang. Yang lain semua hancur tuan, bandar dia. Hancur ni hancur tak berbaki. Macam mana tuan-tuan tengok Gaza tu kan, yang kena bom tu. Tuan-tuan bayangkan 90%, 80% Syria macam tu. Lepas tu bila saya tengok bandar Gaza, dia tunjuk gambar kena bom, saya rasa dah sebiji macam Syria. Syria jadi macam tu tuan-tuan. 80%, 90% negara dia hancur. Sebab tu rakyat dia jadi pelarian, jutaan orang tuan. Bersepah kem-kem pelarian ni penuh. Tuan-tuan pergi dekat sempadan Lebanon tu yang jadi pelarian dekat 1 juta orang dekat situ. Itu baru sempadan Lebanon. Tuan-tuan pergi dekat Camp Zaatari dekat Jordan, ramai kat situ. Kenapa mereka ni sanggup melarikan diri daripada kampung mereka, duduk kat negara orang tuan? Ada seorang sahabat saya, dia pernah tanya seorang pelarian dekat situ, dia kata makan roti dekat negara sendiri, walaupun sekadar makan roti, tapi kalau makan dekat negara sendiri, dia sungguh lebih enak daripada di pelarian. Sebab jadi pelarian ni tak seronok tuan-tuan. Dan lah kita kata bukannya mereka hidup dalam keadaan senang, mereka hidup dalam keadaan duduk dalam kemah. Ni dah lebih daripada 10 tahun. Syria 2011, sekarang 2024, maknanya dah 13 tahun dah konflik berlaku. Ada budak-budak generasi yang duduk dalam kem tu tak pernah merasai rumah. Budak yang 13 tahun ke bawah, mereka tak pernah rasa duduk kat rumah macam mana, ada tandas betul-betul macam mana, ada katil macam mana. Mereka tak pernah tahu hidup betul. Sebab mereka tahu-tahu dah lahir dekat dalam kem pelarian tuan. Kenapa jadi begini? Sebab peperangan yang berlaku menyebabkan mereka hilang ahli keluarga dan hilang harta benda, tak berbaki tuan. Tak ada apa-apa tuan. Hidup dekat kem pelarian tak ada baki. Yang ada duit mereka boleh hidup senang. Yang tuan-tuan tengok kalau ada pelarian-pelarian Syria yang duduk dekat sini tuan, itu orang yang banyak duit, dan kita pun tak tahu berapa banyak duit dihabiskan untuk dia boleh sampai kat sini. Sebab kalau tuan-tuan dengar kisah-kisah mereka yang naik bot buruk tu, yang kan ada kes mereka sewa bot, mereka bayar pada ejen pun bukan murah. Seorang pun berpuluh ribu USD mereka bayar. Kalau tak salah saya dekat 10,000 USD mereka bayar satu kepala untuk keluar. Memang orang ada duit ni. Naik bot, dapat bot buruk je. Dan bila sampai tengah laut,
kena dipukul oleh ombak. Tu yang banyak mayat-mayat mereka jumpai dekat pantai-pantai sekitar Europe pada ketika itu sebab peristiwa-peristiwa ni tuan. Tuan bayangkan orang yang ada duit cuba larikan diri tapi akhirnya mati, dan mereka yang selamat ni mereka yang Allah Ta'ala panjangkan umur lah, yang ada rezeki untuk selamatkan lagi. Tapi kebanyakan daripada mereka sama ada mati kena bunuh ataupun mati dalam perjalanan kita ketika nak menyelamatkan diri. Saya pergi dekat Lebanon, dekat satu gunung tu. Di gunung tu ni Lebanon, ni gunung ni Syria, dekat ujung-ujung tu. Kemudian saya merayau dekat kem-kem tu, saya tengok ada satu kuburan besar. Kuburan tu, saya tanya orang kat situ, ni kubur apa? Dia kata ni dulu waktu kami nak lintas border ni, dia kata ada machine gun tunggu kami dekat border, lintas tembak, siapa selamat, siapa yang mati. Ada yang cedera mati, kemudian ada yang mati kat situ. Jadi ni kata ni lah kubur dia tu. Kita kata ini, kita kata mini Ahlas, orang yang diambil ahli keluarga mereka, kemudian harta benda mereka tak berbaki. Tapi ini bukan Ahlas betul lagi. Ini berlaku cuma 1% saja. Orang-orang yang duduk dekat Syria itu pun tak semua yang rasa, dan orang-orang yang kita tengok berlaku dekat Gaza hari ni lah, sebahagian mereka rasa. Contoh, tuan-tuan kalau bayang, tuan-tuan tengok apa situasi yang berlaku dekat saya, tuan-tuan bayang kita duduk kat tempat dia, tuan-tuan. Saya ada seorang kawan saya ni, nama dia Dr. Ahmad Maghrabi. Dia ni dulu duduk dengan saya dekat sini. Dia datang Malaysia 2-3 minggu juga, duduk dengan rumah saya waktu tu saya bujang lagi. Kemudian dia dah balik ke sana lah. Jadi saya bila dia kerja hospital, jadi kita keep in touch dengan dia lah. Kita tanya dia apa situasi dekat hospital sana, sebab dia yang berhadap dengan kes-kes apa semua ni. Kita berbual dengan dia, tuan-tuan, dia dah kita nampak dia dah tak boleh nak berbual sangat. Dia dah macam emotional yang inilah, kita pun faham keadaan dia kan, dia macam emotional. Dia dah mula sebut tentang macam putus harapan kepada kita yang dekat luar ni. Dia kata dunia memanglah buat demonstrasi apa semua, tapi dia kata tak ada apa satu pun yang signifikan yang boleh membantu menghentikan peperangan ni. Mereka yang terpaksa hadap benda ni hari-hari. Dia kata kat saya, dia terpaksa bawa anak isteri duduk hospital, tak berani letak kat rumah. Itu pun hospital bukanlah tempat yang selamat. Orang pun boleh bom hospital bila masa, tapi itulah yang paling selamat. Kalau letak kat rumah mungkin kena bom juga kan. Tuan-tuan pun tengok banyak video yang doktor-doktor ni ataupun jururawat-jururawat ni, bila sampai jenazah, bila sampai juga, tu punya ahli keluarga dia rawat orang dekat hospital, tapi tu anak dan ahli keluarga dia, tuan-tuan. Tak ada tempat lagi nak selamatkan. Tuan-tuan boleh bayang keadaan tu kalau kena dekat kita keluar, kita tak tentu boleh tengok anak ahli keluarga kita kat rumah. Ada seorang ayah yang keluar sebab nak beli coklat pada anak dia. Tuan-tuan tengok video tu, aduh, saya tak boleh tengok habis, tuan-tuan, video tu. Anak dia minta coklat, nak makan, budak-budak dia pun pergi coklat, balik anak dia mati dah, tuan-tuan. Dia letak coklat tu kat tangan anak dia. Dia kata bawalah dia pergi syurga, dia kata. Ayah dia tu menangis. Kita tak boleh nak bayang. Itu contoh fitnah Ahlas. Contoh. Tapi saya kata itu bukan 100%. Itu mungkin 1% saja daripada Ahlas yang sebenar. Dan Ahlas yang sebenar bila berlaku, semua orang kena. Satu dunia orang kena. Ni kita kata kemungkinan dekat-dekat dengan Al-Malhamah Kubra lebih kurang macam inilah keadaan. Semua orang akan kena. Jadi kita tak boleh nak bayang tu, ni keadaan dia. Keadaan fitnah yang pertama, fitnah Ahlas. Yang ni pun belum tentu kita mampu nak tanggung, tuan. Yang ni pun belum tentu kita dapat tanggung. Belum kita fitnah Dajjal lagi. Hak ni pun kita tak tahu mampu ataupun tidak kita tanggung fitnah ujian yang begini berat. Kenapa? Harta benda dengan anak pinak ni ujian yang paling berat bagi manusia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak merupakan hiasan bagi manusia atas dunia ni. Inilah dua benda yang manusia paling sayang sekali. Harta dia dengan anak pinak ahli keluarga dia. Tapi kalau dua ni kena tarik, kena uji, tuan-tuan, kita tak boleh nak bayang macam mana kehidupan kita. Kita mungkin jadi orang kat Gaza tu, dia boleh bertahan kerana iman mereka hebat, mereka ni ditadbiah dengan hebat, mereka dah biasa susah. Kita ni, tuan-tuan, tak tahu. Kalau kita berhadapan dengan zaman tu, kita memang tak tahu kita sanggup ataupun tak nak berhadapan dengan zaman fitnah yang dahsyat. Tapi Nabi kata dia akan berlaku. Dia satu daripada fitnah yang akan berlaku. Kemudian Nabi SAW sambung, kata Abdullah bin Umar, timbullah sesudah itu fitnah sarra. Lepas fitnah Ahlas, dia jadi fitnah sarra, iaitu huru-hara kemewahan yang tipuan ataupun kerosakannya keluar daripada bawah tapak kaki seorang yang mengaku dari ahli baitku, dia mengaku dari keluargaku, padahal dia bukan daripada keluargaku. Yaz'umu annahu minni falaysa minni. Nabi kata, mereka, dia ni mengaku
datang daripada keluarga aku tapi dia bukan daripada keluarga aku. Baik, apa yang dimaksudkan dengan huru-hara kemewahan ni? Satu, maksud dia lepas daripada peperangan, orang dah hilang harta apa semua ni, orang akan mula bina balik kehidupan. Bina balik jalan raya, bina balik bangunan, hidup balik macam normal. Kan kitaran manusia kan macam tu kan. Tuan-tuan tengok sebelum ni, kalau tuan-tuan tengok Europe, Jerman tahun 1944-45, tuan-tuan tengok gambar tu ketika zaman perang dunia kedua, tuan-tuan tengok mana tu hancur. Sekarang elok balik. Tapi nanti dia akan jadi kitaran macam tu lah. Bila berlaku peperangan dia akan hancur, tapi dia makan masa, dia akan bina balik, elok balik. Manusia akan hidup seperti normal balik. Adanya Allah Ta'ala uji dengan hidup senang pula lepas tu. Dia memang circle manusia gitu. Susah, senang, susah, senang, susah, senang. Manusia ni ada zaman naik turun dia. Bila perang, lepas tu saya tengok ada satu quotes daripada, mungkin daripada penulis barat lah. Dia kata zaman susah melahirkan orang-orang yang kuat. Zaman-zaman orang yang berperang melahirkan manusia-manusia yang tahan, yang berpuang hebat, orang yang bekerja kuat, rajin. Sampai zaman kesenangan, dia melahirkan manusia yang lemah balik. Jadi kita ni zaman manusia lemah ni tuan-tuan. Semua nak mengharapkan kepada bantuan alat-alat. Dah tak mampu nak buat sendiri dah kan. Dulu orang yang susah boleh berjalan jauh. Kita parking jauh sikit pun tak nak tuan-tuan. Kan? Kita kalau bawa kereta, parking dekat mall. Bini kita kata, bang, depan tu parking ni kosong. Dia kalau boleh nak parking betul-betul dekat pintu mall tu kan. Jalan sikit pun tak nak dah. Dulu kita mencatat, dapat belajar mencatat kan? Dulu zaman belajar awal-awal dulu kita mencatat. Sekarang apa? Budak-budak minta slide. Kita, doktor boleh tak hantar slide dekat dalam grup? Minta slide. Catat pun dah tak nak lah kan. Makin lama makin senang. Dia akan melahirkan manusia yang lemah. Manusia yang lemah ni dia akan menghancurkan zaman, dia akan jadi zaman susah balik. Itu kitaran manusia kan. Jadi bila dah hancur, dia akan bina balik semula. Bila bina balik semula, akan muncul fitnah. Seterusnya Nabi kata, nanti akan ada seorang yang dia mengaku daripada keturunan aku. Yaz'umu annahu minni. Dia kata dia akan mengaku di keturunan aku. Keturunan Nabi maksud dia apa? Ahlul bait lah kan. Ahlul bait. Dia mengaku. Tapi Nabi kata falaisa minni. Tapi sebenarnya dia bukan daripada ahli keluarga aku. Nabi kata berhati-hati, orang ni akan bawa kesesatan kepada kamu sekalian. Sebab kita ni tuan-tuan, sebab tu dalam Islam kita tidak dibenarkan taksub. Jangan taksub. Taksub ni benda yang bahaya. Kita buat pertimbangan dalam agama berdasarkan hujah-hujah yang kuat, bukan berdasarkan taksub semata-mata. Orang tu walaupun dia nampak macam mana sekalipun, tapi kita kena hati-hati. Betul ke apa dia sebut ni? Benda ni disebut ni bertepatan tak dengan agama? Atau tak ulama-ulama sebut begini? Tapi kalau kita ni orang yang orang yang taksub semata-mata, kita kata orang ni keturunan Nabi ni, kita pun tak confirm lagi, tak check pun salah silah betul ke dia orang keturunan Nabi kan. Dia senang je nak orang kita ni kan datang pakai serban besar sikit, lagi besar sikit daripada saya ni kan, pakai serban besar sikit, redak sikit sini, kemudian letak kayu sugi sikit dari sini, kemudian letak minyak atar 2 liter dalam poket, kemudian berjalan pakai tongkat sikit, jadi ada 2-3 orang escort turun daripada Belfire, kata ini keturunan Nabi ni kata. Kita pun tak pernah check betul ke tidak ada keturunan Nabi kan. Kemudian apa orang tu cakap, dia pun betul ni takkan nak menipu ni kan, ustaz takkan menipu tu. Kemudian cium tangan semua. Kita tak check, bahaya. Lepas tu kita kata benda ni walaupun datang daripada siapa pun, beragama kita tengok pada hujah. Betul tak? Dia cakap ni bertepatan tak dengan apa Nabi SAW sebut? Ada tak pendapat dia sebut ni disebut oleh ulama-ulama lain dalam kitab-kitab lain? Tapi kalau benda-benda tu benda-benda yang merewang, kita pun tak tahu datang daripada mana, berhati-hati. Sebab Nabi kata nanti akan datang orang yang dia mengaku keturunan aku. Dia mengaku dia keturunan Nabi, tapi Nabi kata dia bukan daripada keturunan aku, dia akan menyesatkan kamu sekalian. Dan orang yang nak mengaku keturunan Nabi ni tuan-tuan bukan mudah kan. Tuan-tuan kena tengok jugalah orang yang mengaku Nabi ni. Dia mengaku keturunan Nabi. Jadi kita tanya lahir kat mana? Atuk keturunan apa? Dia kata lahir dekat Semenyih dia kata. Keturunan kata macam dia keturunan daripada Hasan ke Husain kata, daripada Abu Lahab kata. Mungkin lah yang ni ramai yang tanya. Jadi kita kena hati-hati tengok betul-betul. Nak orang nak mengaku Nabi dia tengok keturunan Nabi, tengok akhlak dia, tengok ilmu dia kan. Tengok mungkinlah dia percaya kan, tengok daripada ilmu dia pun orang yang melazimi ilmu, mengaji ilmu agama, ada madrasah okey. Tapi orang yang kita pun tak tahu datang daripada mana, betul ke tidak dia ni, belajar dengan siapa, keturunan dia siapa semua. Tuan-tuan hati-hati, dia takut kita akan tersesat kan. Tersesat, janganlah macam tu. Saya ada tak apalah, saya tak nak cerita begitu nanti bahaya pula. Baik,
dia okay. Wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang betul-betul yang mewarisi aku ni adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita, satu memang kita sayang kepada keturunan Nabi SAW, tapi mestilah orang tu orang yang sahih. Keduanya kita kena tengok akhlak dia. Orang yang mengaku keturunan Nabi mestilah mewarisi akhlak dan peribadi Nabi SAW, bukan sekadar mewarisi darah saja. Kalau mewarisi darah saja, tu pak saudara Nabi Abu Lahab tu pak saudara betul Nabi SAW, pak cik dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala laknat dalam Al-Quran Al-Karim, tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah Taala sebut nama dia. Tak ramai orang dalam Quran yang Allah Taala marah sampai sebut nama dalam Quran. Firaun, Haman, Abu Lahab. Abu Jahal tak disebut dalam Quran nama dia, tapi Abu Lahab Allah Ta'ala sebutkan. Walaupun dia pak saudara Nabi, walaupun dia darah berkongsi dengan darah Nabi SAW, darah yang sama, tetapi dia merupakan orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Sebab tu Nabi kata, wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Orang yang bertakwa ni yang betul-betul mewarisi apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab tu semulia-mulia kamu di sisi Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Semula-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling tinggi takwa. Ini level yang kedua. Kemudian level yang ketiga ni, ini level fitnah yang ketiga sebelum Dajjal muncul, yang terakhir, kemudian manusia mengandalkan seseorang bagaikan punggung bersandar pada tulang rusuk. Sesudah itu timbullah fitnah Duhaima. Okey, apa maksud mengandalkan seorang bagaikan punggung bersandar pada tulang rusuk? Kalau kita tengok matan hadis yang asal, ketika ni, betul hadis ni kita tengok matan asal, ketika ni manusia akan melantik orang yang betul-betul jahil jadi pemimpin mereka pada ketika tu, dan dia berharap betul pada orang ni, tak ada orang lain dah. Betul-betul jahil ni maksud dia memang tak reti buat kerja langsung. Zaman sekarang ni tak adalah jahil macam tu kita lantik pemimpin kan. Jahil ni lah, jahil sampai tak tahu reti buat apa, tapi orang lantik dia juga jadi pemimpin. Ada tak macam ni? Akan ada macam ni. Bila lantik begini, kemudian muncullah fitnah Duhaima, huru-hara yang sangat dahsyat. Duhaima dia beza dengan Ruwaibidah, hadis yang kita baca sebelum ni kan. Dan boleh jadi orang yang dilantik jadi pemimpin ni, dia ni adalah orang-orang yang Ruwaibidah. Ruwaibidah ni dalam syarah hadis sebut apa? Orang yang tak tahu apa-apa tapi dia nak menguruskan suatu. Orang yang menguruskan suatu bukan daripada bidang dia. Ini salah satu daripada maksud Ruwaibidah. Orang ni tak ada kepakaran, tapi kita lantik juga orang ni untuk jadi pemimpin. Dia tak pernah memimpin, dia tak tahu nak mengurus macam mana, kita lantik juga dia. Walaupun dia tak ada pengalaman, dia tak ada pengetahuan, tak ada kelayakan, lantik juga dia. Maka orang ni dia akan membinasakan umat pada ketika itu. Lepas tu kita kena letak orang. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang bidang dia kalau kamu tak tahu. Kenapa? Kerana kita bukan semua bidang yang kita tahu kan. Tuan-tuan, kalau bak kereta rosak, tuan-tuan hantar pergi kedai komputer, tuan-tuan pergi parking depan kedai komputer, QMac tu, tuan kata, boleh tengok tak radiator saya ni bocor. Orang kedai kita tu, orang kedai komputer tu pun kata, saya jual kabel charger, saya jual power bank. Dan tu tanya radiator buat apa kan. Orang tu orang kata kita gila kan. Tuan-tuan pergi, tuan ada kawan duduk dekat sini, dia ni pakar bina kabinet dapur, tuan-tuan pergi hantar komputer dekat dia, tuan-tuan repair komputer saya, boleh format tak? Saya kena virus lah. Saya buat kabinet dapur, bukan buat repair komputer kan. Kita hantar bukan orang pada bidang ni, tapi kita dalam bab agama kita nak memandai-mandai sendiri kan. Ni kita dalam bab lain dunia kita pandai. Kereta kita hantar dekat service center, sakit kita pergi hospital jumpa doktor. Tapi dalam bab agama kita tak nak dengar nasihat ulama, kita duk mandai kita sendiri kan. Bila ulama keluar satu fatwa, kita pula duk main-main dengan ulama. Kita suruh ulama pergi belajar, kena sambung belajar lagi ni. Kita pula komen dekat ulama, kita kata ni tak cukup ilmu ni, kena sambung belajar lagi. Kita kadang-kadang kita baca komen ni geram pun ada. Kadang-kadang kata teruk betul umat ni jahil, disuruh ulama pergi belajar lagi. Ulama sudah belajar banyak, ada tulis kitab, dia tak belajar apa pun. Dia pun kalau baca Fatihah bunyi macam muallaf, letak muallaf sebelah dia. Muallaf mungkin baca Fatihah lebih baik daripada dia, tapi dia suruh ulama pergi belajar lagi. Tuan-tuan boleh tengok dalam keadaan hari ni orang mempermain-mainkan agama. Ustaz Zaidul sebut tentang haram lah, dah besar-besar, dah tua bangka, umur 40 nak tidur dengan teddy bear. Tak payah lah kan. Ustaz Azhar sebut tak ada orang yang beli-beli, yang bukan Islam tu satu salah. Ni orang Islam pun ada juga perangai yang macam ni tuan-tuan. Ni kita kata teruknya manusia di zaman sekarang ni. Sesudah itu timbul fitnah Duhaima, huru-hara yang sangat dahsyat.
yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini melainkan dilandanya. Hari yang akan datang yang tak akhir, tak seorang pun terlepas, semua kena. Cuma beza dia kena teruk ataupun tak teruk level pada orang tu punya takwa di sisi Allah Ta'ala. Fitnah ni bukan sekadar ujian tuan. Fitnah ni boleh jadi orang ni akan terlibat dengan dosa. Cuma besar ataupun tak dosa orang tu terlibat bergantung pada takwa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi takkan terlepas. Orang yang tinggi takwa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin dia akan terkena tempias-tempias dosa. Dia mungkin akan terbuat sikit-sikit dosa yang kecil. Tapi kalau orang tu jadi orang yang tak bertakwa kepada Allah Ta'ala daripada awal, orang yang akan melingkup sekali dengan dosa. Tak ada orang terlepas. Nabi SAW sebut, apabila dikatakan huru hara itu telah selesai, maka ia kembali lagi di mana seorang pada waktu pagi beriman, lalu petangnya menjadi kafir. Inilah hadis yang Nabi kata, gelapnya fitnah ni sampai gelap gelita, orang pun tak nampak mana betul mana yang salah. Ni Nabi sebut, yusbihur rajulu mu'mina wa yamsi kafira. Pagi beriman, elok je semayang, wa yamsi kafira, petang jadi kafir. Sampai tahap macam tu sekali ujian dari dahsyat tuan. Pagi beriman, petang jadi kafir. Sampailah akhirnya manusia terbahagi kepada dua kota besar, iaitu kota iman di mana tidak ada kemunafikan, dan kota munafik di mana tidak ada keimanan. Apabila itu telah terjadi, maka tunggulah Dajjal pada hari itu juga atau esoknya. Nanti syarah hadis ni sebut dekat-dekat dengan muncul Dajjal, manusia ni automatik akan pecah sendiri. Allah Ta'ala, dia masuk kota ni bukan kota bandar, manusia ni akan ada pecahan dia sendiri, automatik. Orang beriman akan berkumpul dengan orang beriman. Bangun pagi tu orang beriman automatik, bila dia pergi makan ke, dia pergi apa, dia akan automatik bergabung dengan orang beriman. Orang munafik dengan orang kafir, dia akan duduk satu kumpulan. Nabi kata orang beriman ni yang duduk kumpul ni, tidak ada munafik sikit pun dalam hati dia, dan orang munafik ni tidak ada sikit pun iman dalam hati dia. Mereka ni takkan boleh pura-pura, takkan boleh buat-buat baik. Hati mereka akan bergerak. Orang beriman akan kata, ish, aku nak duduk dengan dia orang ni lah. Orang beriman, dia akan duduk berkelompok orang beriman. Orang munafik, dia akan duduk dengan hati, dia akan tergerak bergabung dengan orang munafik, dengan orang fasik, orang kafir dan sebagainya, akan duduk sekali. Mereka ni yang Nabi kata orang beriman tidak ada sikit pun munafik pada dia. Sebab tu kita kena elak daripada ada ciri-ciri munafik. Betul, kena elak. Kan Nabi sebut kita, bahawa Nabi kata alamat munafik kan ada 3. Antara Nabi sebut, bila bercakap bohong, bila janji dusta, bila amanah khianat. Ni salah satu. Apa lagi Nabi sebut ciri-ciri orang munafik? Nabi kata orang munafik dia berat semayang Isyak dan juga semayang Asar. Ada yang riwayat kata semayang subuh dia berat. Sebab tu Nabi kata, oh, kalaulah kamu tahu besarnya pahala semayang Isyak dan juga semayang subuh berjamaah, nescaya kamu akan datang dalam keadaan merangkak. Alhamdulillah lah, kita tak nampak lah lagi orang datang merangkak kan. Tadi saya datang lambat sikit, tak ada saya nampak orang datang merangkak, Alhamdulillah. Tapi Nabi kata, biar kalau kamu tahu, kamu akan datang dalam keadaan merangkak. Mudah-mudahan ramainya datang solat subuh berjamaah macam ni kekal lah. Jangan dia hangat-hangat dia kan. Kita jangan, mudah-mudahan tuan-tuan istiqamah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bila kita boleh istiqamah, kita berseronok lah datang tengok orang ramai datang subuh berjemaah. Saya datang tempat-tempat lain pun ramai, kita kata Alhamdulillah. Mudah-mudahan kekal Allah Ta'ala bagi kuatan kepada kita. Kerana orang yang boleh datang solat subuh berjemaah ni, dia dah bebas salah satu daripada ciri-ciri munafik yang ada pada kita. Jadi kita ni elak daripada ada ciri-ciri munafik, supaya katakanlah kita sempat zaman ni, kita akan bergabung dengan orang beriman, kita tak akan duduk bersama dengan orang munafik. Dan bila dah jadi macam ni, Nabi kata manusia akan terpisah, yang beriman, yang munafik. Nabi kata tunggu hari ni ataupun esok Dajjal akan muncul. Dalam syarah hadis ulama kan tidak semestinya hari ni ataupun esok. Boleh, maknanya Nabi nak beritahu bahawa tak lama nanti Dajjal akan muncul. Mana bila Dajjal muncul, yang beriman ni dia akan selamatlah daripada fitnah Dajjal, dia akan terlindung daripada fitnah Dajjal. Tapi orang-orang yang memang lemah iman dia, yang memang munafik dalam hati dia, yang ni potensi tinggi untuk jadi tentera Dajjal. Ni kita kata zaman yang sangat berat. Dan kita ni, sebab itulah apa yang kita kena buat persediaan untuk menghadapi zaman yang dahsyat ni. Bukannya kita kena simpan duit ringgit, kita kena simpan makanan dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah kita kena jaga akidah iman kita. Amal kena jaga, kerana amal ni sumber kekuatan iman, tuan. Tuan kata tuan beriman, tapi tuan tak jaga amal, iman tuan akan jadi lemah. Tuan akan jadi lemah. Tuan akan jadi berat nak semayang, tuan akan jadi berat nak baca Quran, tuan akan jadi berat nak pergi masjid, sebab iman lemah. Tapi kalau tuan jaga
Makanan iman ni amal. Tuan-tuan kena jaga. Tuan-tuan cuba istiqamahkan bangun malam, cuba istiqamahkan solat-solat sunat yang kita mampu jaga, tak mampu buat semua buat sikit-sikit. Tuan-tuan yang penting tuan-tuan cuba istiqamahkan baca Quran. Quran ni dia kekuatan dia lain macam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan semayang sunat semua tapi tuan-tuan tak baca Quran, dia macam tuan-tuan dapat separuh bateri, tuan-tuan cas tak penuh. Tapi kalau tuan-tuan setiap hari tuan-tuan istiqamah baca Quran, tuan-tuan akan dapati tuan-tuan akan mempunyai kekuatan yang lebih untuk buat amal soleh. Tuan-tuan pegang kata-kata saya, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan dapat kekuatan untuk buat amal soleh. Tapi kalau tuan-tuan tak baca Quran, tuan-tuan boleh buat amal soleh tapi dia rasa berat lain macam. Sebab tu tuan-tuan tengok pejuang-pejuang Islam, para ulama, tuan-tuan baca biografi mereka, mereka tak pernah tinggal Quran. Tuan-tuan baca kisah itu waktu anak saya lahir tu, saya tahnik dengan Syekh Quraim Rajih. Kawan saya yang bawa Syekh Quraim Rajih tu, dia kata Syekh Quraim ni baca Quran macam kita tengok handphone. Jadi tengok handphone, dia tengok handphone, macam tu Syekh Quraim baca Quran. Tuan-tuan kalau baca Syekh Muhammad Al-Ghazali ni, Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab dia pernah sebut tentang macam mana keadaan dia belajar dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali guru pada Syekh Dr. Yusuf Qardawi. Dia kata guru dia ni Muhammad Al-Ghazali sentiasa dengan Quran. Kalau ada masa, dia akan mula mengulang Quran. Ada masa lapang, dia akan mula mengulang Quran. Tuan-tuan kalau tengok kisah-kisah pejuang-pejuang Hamas ni, mereka sentiasa dengan Quran. Tuan-tuan akan tengok video bila mereka duduk, mereka tak buka handphone macam kita, mereka akan baca Quran. Kenapa mereka ni ulama-ulama pejuang Islam ni melazimi Quran? Kerana Quran ni sumber kekuatan jiwa dia untuk menghadapi ujian-ujian yang berat. Ulama-ulama dia akan berhadapan ujian kerana dia nak berdakwah pada orang ramai, bukan satu benda yang mudah. Dia akan datang ujian-ujian. Pejuang-pejuang Islam nak menghadapi musuh-musuh Islam, ujian yang berat. Jadi nak menghadapi ujian yang berat, nak ada jiwa yang kuat dengan cara macam mana? Baca Quran tuan-tuan. Istiqamah baca Quran. Tuan-tuan bacalah mana yang tuan-tuan mampu. Tapi istiqamah. Istiqamah ni, tuan-tuan nak jaga istiqamah ni macam mana? Satu, tuan-tuan jangan cepat sangat nak tambah. Ini kita jaga. Kadang-kadang kita ni ada hari iman kita kuat. Oi, hari ni aku nak baca 3 juzuk. Takut hari tu je 3 juzuk. Lepas tu 3 tahun lagi baru dia baca Quran lagi. Takut je macam tu. Lebih baik tuan-tuan baca satu muka surat. Satu muka surat lama, kita rasa macam satu muka surat ni tak ada hal lah, hilang rasa. Tambah lagi 2-3 muka surat. Jadi sikit baru tuan-tuan boleh istiqamah. Dan kalau tuan-tuan tertinggal, kena hukum diri sendiri dengan qada baca Quran. Katakanlah biasa tuan-tuan baca 2 muka surat, hari tu sibuk sangat tak sempat baca Quran, tak sempat sampai malam tertidur. Besok tuan-tuan baca 4 muka surat qada yang semalam. Bila tuan-tuan melatih diri macam tu, tuan-tuan takut nak tinggal lama lagi. Kejap lagi aku tinggal 2 hari nak kena baca lagi. Oh, 6 muka surat banyak jadi dia akan usaha, ada masa dia akan buka Quran, lepas main dia akan baca Quran. Itu untuk cara untuk kita istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman ni, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dekat dengan Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.